bagi petugas barisan hadapan. Kalau orang nampak dia sebatu tu, orang dah cabut lari. Sebab kata mereka ni pembawa kepada virus tersebut. Terlalu ramai pesakit yang positif didapati di hospital dan kami perlu kuarantinkan staf tersebut. Jadi kalau kita give up, kesian kat dia orang lah yang sentiasa bersama kita tu. Memasuki Disember, selang beberapa hari sahaja lagi kita ingin meninggalkan tahun 2020. Itu dia, nak mengucapkan selamat tinggal kepada tahun 2020. Merupakan tahun yang begitu bermakna sekali kepada warga Malaysia dan juga seluruh dunia. Al-maklumlah ketika ini negara sedang bergelut dengan pandemik COVID-19 dan masih lagi bergelut mengenainya, dan sejak munculnya pandemik ini kita bergantung pada warga frontliners khasnya, iaitu para petugas kesihatan seperti doktor, jururawat, pemandu ambulan, polis, askar dan semuanya. Okey, kalau kita bercakap mengenai musuh, kalau sebelum ini sesebuah negara dilanda peperangan, musuhnya adalah jelas dan nyata. Dan mungkin boleh dipertahankan menggunakan senjata ataupun senapang ataupun apa sahaja melalui peluru. Tetapi kali ini musuh yang ingin ditandingi bukan calang-calang musuh, ianya merupakan satu penyakit yang begitu berbahaya sekali, penyakit yang meranggut nyawa, dan musuh tu ada di mana sahaja dan kita tidak pun kelihatan. Okey, itulah dia COVID-19. Dan kalau kita bercakap mengenai frontliners ketika ini, pastinya kita memikirkan doktor, jururawat dan pekerja ambulans adalah barisan yang paling kehadapan sekali selain daripada barisan pertahanan yang lain. Dan berkali-kali kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka kerana mereka ini bertungkus lumus dan gaya hidup mereka 360 darjah telah pun berubah kerana semata-mata ingin mempertahankan negara, nak memutuskan rantaian COVID-19. Bukannya senang ya, ini satu kerja yang sangat sukar sama sekali. Dan sejak bilakah kali terakhir kita mengucapkan terima kasih kepada mereka? Pernahkah kita terfikir bahawa mereka juga mempunyai perasaan sama seperti kita, manusia biasa, yang mempunyai keluarga, yang mempunyai sisi hati nurani yang sensitif dan tidak mereka luahkan sebelum ini? Dan tanpa untuk membuang masa dalam Borak Bibir Merah siri 13 pada hari ini, kita dengan mengutarakan tajuk yang begitu menarik sekali, iaitu Aku Wanita Frontliner. Tapi yang pastinya bukan saya lah wanita itu ya. Saya frontliner di bahagian depan TV saja. Okey, dan kita nak selami dan kongsikan dengan penonton semua, apakah sebenarnya yang terpaksa dihadapi oleh barisan wanita frontliners ini. Kita menyelusuri sisi hati mereka, dan mungkin ada sisi hati mereka yang tak pernah kita sedari pun sebelum ini, yang ingin kita ketahui pada hari ini. Dan bersama kita di studio pada hari ini, ada di sebelah saya adalah Cik Azizah Ahmad, dan juga di sebelah saya adalah Puan Nadia Ulfa Hassan, dan kedua-duanya adalah merupakan jururawat di Hospital Universiti Teknologi Mara Sungai Buloh. Selamat datang diucapkan. Terima Kita pun macam kasih. janjilah pula ya. Itulah dia kata, apa kata, vibes tu sampai dari jauh. Okey, sihat ya Puan dan juga Azizah? Alhamdulillah. Okey, senyumlah sikit. Kita ni kongsi cerita yang ceria-ceria. Kita nak kata apa? Nak balut luka-luka di hati tu. Kalau mana yang tak seronok tu kita nak lepaskan, kita nak luahkan untuk warga Malaysia ketahui apa yang ada dalam hati para frontliner sebenarnya. Okey, seperti yang kita ketahui ya, ketika pandemik COVID-19 mula melanda dunia ketika itu, dan ianya merupakan satu penyakit yang baru. Dan mungkin ya Azizah boleh kongsikan kali pertama Azizah mengetahui COVID-19 ini dan Azizah perlu bertugas sebagai jururawat. Bagaimanakah perasaan Azizah ketika itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Sinar Harian dan pihak Kalankraf kerana telah sudi menjemput kami, iaitu wakil frontliners dari PPUiTM untuk menjayakan program ini. Okey, pertama sekali sebagai seorang jururawat, apabila pandemik ini mula melanda dunia, kami berasa risau dengan pandangan dan juga pengetahuan masyarakat dunia sebab pandemik ini adalah perkara yang baru dan ianya mudah berjangkit. Sekiranya ianya tidak bendung dan tidak mematuhi norma-norma baharu yang telah ditetapkan, Ya. seperti yang telah diberitahu oleh pihak KKM, jangkitan ini akan terus berlanjutan dan tiada hentinya lah. Okey, jadi sebagai salah seorang frontliners yang telah ditugaskan, kami bertanggungjawab untuk memberikan nasihat kesihatan dan
melakukan saringan kepada setiap pesakit dan orang awam yang telah disyaki mendapat penjangkitan virus ini. Itu dia Azizah, begitu mencabar sekali sebenarnya nak berikan kesedaran kepada orang awam, khasnya penyakit ini merupakan penyakit yang baru, yang tak pernah explore pun, tak pernah diketahui pun seperti sebelum ni. Dan Nadia pula, daripada mungkin kita boleh kongsikan daripada segi bebanan tugas kerja, sebab kalau dulu tugasan kerja mungkinlah rutin harian biasa je kan, pergi pagi balik petang, ataupun pergi pagi melalui pesakit-pesakit kebiasaan saja, rawatan-rawatan penyakit yang sederhana lah. Tapi kali ini disebabkan COVID ni dah 360 darjah, segalanya berubah daripada segi preparation, iaitu pakaian dah tak sama dengan pakaian dulu, dan daripada segi mental dan emosi lah pastinya lebih kena kuat lagi kan. Kalau tak kuat, tak goyang, jatuhlah dia, tumbanglah dia. Okey, dan Nadia, bagaimana Nadia boleh kongsikan untuk adaptasikan bebanan tugas itu supaya ianya menjadi kebiasaan dan tak dianggap sebagai satu beban sebenarnya? Okey, terima kasih daripada pihak Sina sebab menjemput kami. Daripada segi bebanan kerja tu, kita terpaksa orang panggil bekerjasama dengan yang lain-lain untuk mengagihkan tugas dan duty yang ada. Macam contoh sekarang PPUITM adalah berdekatan dengan HSB, di mana dia adalah diberitahu sebagai hospital COVID-19 kan. Jadi untuk pesakit, diorang pun ada banyak tutup unit-unit lain di sana. Jadi untuk pesakit-pesakit yang bukan COVID dan juga bukan PUI, dia akan dihantar ke hospital lain yang bukan ambil COVID lah. Contohnya macam kami lah yang berdekatan ni. Jadi kita terpaksa buka unit-unit baru, di mana di situlah bebanan yang akan bermula sebab kita pun kekurangan pekerja, staff juga untuk membuka unit baru. Tapi alhamdulillah pihak pengurusan kejawatan kita semua, pihak hospital HUITM, dia sangat efektif dan efisien lah untuk tangani benda ni. Jadi dia ada ambil buka pejabatan baru, macam KKM pun ada ambil kontrak untuk jawatan dia orang. Jadi kita dah kurang sikit beban kat situ dari segi pekerjaan lah. Kalau kata bebanan dengan keluarga pula, saya terpaksa untuk fahamkan family saya apa tugas saya sekarang, di mana dulu saya bertugas kerja di ICU biasa sahaja, di mana kita jaga pasien-pasien yang neuro ke diabetik yang macam biasa-biasa. Sekarang kita terpaksa jaga pasien-pasien yang ada penyakit jangkitan COVID-19 macam ni. Jadi keluarga pun kena faham lah, kita kadang-kadang tak balik sharp waktu yang diberi, kadang-kadang terlebih kerja. Alhamdulillah lah saya dapat atasi benda tu bila family faham, keluarga faham, ketua sendiri pun faham. Dia nak tahu rahsia ni, keluarga faham tak kisahnya? Alhamdulillah dia faham. Alhamdulillah. Itu yang kita nak Dan dalam yang abang kata Puan Nadia lah, ala bisa tegal biasa. Ya, Mula-mula betul. kita tak biasa, dah lama-lama kita hadap, nak tak nak kita tak ada pilihan. Ya, tak ada Kita pilihan. kena lalui. Ya. Betul tak Azizah? Okey, dan Azizah juga. Mungkin Azizah boleh kongsikan waktu yang orang kata paling getih lah sepanjang bertugas sebagai frontliner ni kan. Apa yang momen-momen yang takkan dilupakan daripada ingatan, yang orang kata bawa sampai ke mati insya-Allah. Okey. Antara momen yang pernah terjadi di hospital UiTM sendiri adalah apabila terdapat terlalu ramai pesakit yang positif didapati di hospital dan kami perlu kuarantinkan staf tersebut. Jadi apabila ada short staff di situ, cabarannya adalah untuk kita run hospital dalam keadaan staf yang tak cukup. Jadi akan ada staf yang kena step back, yang kena kerja lebih masa dalam masa yang sama. Mereka juga mempunyai keluarga di rumah yang menunggu anak-anak kecil. Jadi kekangannya di sini adalah apabila kita terpaksa berkorban untuk organisasi dan juga masyarakat. Namun walau bagaimanapun saya sangat bersyukur kerana pihak pengurusan UiTM sangat prihatin dengan kebajikan staf ya. Mereka sentiasa ada plan backup lah untuk membantu kebajikan staf seperti menyediakan penempatan sementara untuk staf kuarantin. Sebab sekiranya staf ini pulang ke rumah,
dia akan meningkatkan risiko kepada ahli keluarga pula untuk mendapat jangkitan COVID-19. Itu dia, untungnya ada majikan yang begitu prihatin sekali. Dan time-time macam ni Alhamdulillah. kan, apa yang diharapkan adalah pastinya sokongan emosi daripada semua pihak ya. Ya. Bukan hanya daripada majikan sahaja, keluarga dan juga masyarakat setempat. Itu yang paling penting kerana warga-warga Malaysia ni rata-rata yang kita dapati ada yang degil-degil juga, susah nak patuhi SOP. Dan mungkin ni sedikit sebanyak mengecewakan hati para frontliner kita. Dan pernah tak rasa sesekali tu rasa macam give up je jadi frontliner ni? Saya rasa macam cukuplah sampai di sini sahaja. Syirwah gitu kan, emosi kan. Sampai rasa betul-betul patah hati lah nak jadi frontliner ni. Ekoran dengan warga Malaysia yang kadang-kadang ada setengah tu yang ketegak tak nak patuhi SOP tu. Macam mana Nadia? Okay, kalau perasaan give up tu, tipulah kalau saya cakap tak pernah ada. Memang kita akan pernah ada lah. Tapi macam saya cakap, untuk gelombang pertama kita memang betul-betul frust lah sebenarnya. Sebab satu, mungkin masyarakat pun belum didedahkan dengan benda ni. Kita pun tak bagi tahu health education yang betul. Bila masuk wave kedua, ketiga ni kita dah sampai tahap dah redha. Tak ada dah give up benda tu. Sebabnya kita still kena bangun. Sebab kita adalah benteng pertahanan di hadapan sekali. Kita sekarang ni, masyarakat kita pun sama-sama cuba untuk hadapi benda ni, cuba untuk kurangkan kes ni. Jadi kalau kita give up as a frontliner, apa masyarakat kita kat belakang pula? Sebab dah nama pun frontliner, jadi awak sebagai role model lah, sebagai ketua kat depan tu, kalau awak sendiri give up, awak sendiri stres, macam mana yang belakang tu nak ni. Jadi betul, kita kena sama-sama kuat lah. Sekarang saya fikir macam kita pun jalan, masyarakat pun ikut. Sekarang pun dah ada SOP, dah ada norma baru, dah alhamdulillah ada juga yang dengar. Yang degil tu kita terpaksa untuk, mungkin akan ada satu sesi lagi untuk orang-orang macam tu. Yang kita kumpul kena, setempat, kita kumpul setempat, kita bagi health education yang betul-betul, bagi dia faham apa tu COVID. Yang memang betul sebenarnya dia adalah penyakit yang ada, cuma dia tak nampak. Tapi untuk masyarakat yang mendengar kata ni, kita tak bolehlah pukul sama rata dengan yang tak dengar cakap tu. Dengar tu dah kena sedas dah satu ayat. Frontliner tahu jaga SOP, tapi bagi anda tu tahu ke jaga SOP? Pastikan anda patuhi SOP untuk membuatkan anda bukanlah individu yang berisiko untuk menyebarkan COVID-19. Hari ini saya berkempen betul-betul habis-habisan untuk memutuskan rantaian COVID-19 dan pastinya bersama frontliner kita yang hebat-hebat belaka ni. Dan kita nak tahu Azizah pula. Kadang-kadang kita dah kongsikan mengenai daripada sudut hati Azizah tadilah kan. Azizah dah mengatakan kadang-kadang terasa juga, tersinggung juga dengan kehidupan apa yang berlaku hari ini. Sebab dia dah berubah 360 darjah kehidupan seperti kebiasaannya. Dan apa yang membuatkan Azizah jadi kuat semula untuk bangkit. Untuk bangkit dan seterusnya untuk berdiri sampai ke hari ini. Sampai menunjukkan yang Azizah ni sebenarnya, alamak, COVID-19 ini sebenarnya adalah satu tugasan saya je, sebenarnya bukanlah satu bebanan pun. Macam mana tu? Okey, baik. Berdasarkan pengalaman sebelum ni, pada tahun 2009 sebenarnya kita pernah menghadapi satu pandemik iaitu pandemik H1N1. Dan kita sebenarnya satu dunia dah berjaya melepasi tahap serangan virus tu dan sekarang kita dah clear. Jadi pada tahun 2012 pun kita pernah juga menghadapi pandemik MERS-CoV. Walaupun tak banyak di Malaysia, still kita berhati-hati. Jadi pada pendapat saya, kita boleh dan kita pasti menang untuk melawan jangkitan virus corona pada tahun ini. Ya, kita mesti menang dan kita pasti boleh buat. Itu dia. Kita dah kongsi dengan pandangan luahan daripada Cik Azizah dan juga Puan Nadia mengenai sisi hati mereka selaku frontliner wanita ini. Dan tapi kita nak tahu juga bagaimanakah yang lain, iaitu frontliner yang lain nak berkongsi tentang tanggungjawab mereka sekarang. Dan apa kata kita saksikan klip yang telah pun disediakan, iaitu mendalami lagi isi hati akan frontliner. Perasaan saya disebabkan COVID yang semakin meningkat ni menyebabkan kita rasa macam terancam dan kami fikirkan beban kerja yang semakin meningkat. Bukan sahaja kami tetapi frontliner lain seperti tentera, polis. Jadi saya harap semua rakyat Malaysia ambillah langkah berjaga-jaga, amalkan 3W, elakkan 3C. Sejujurnya sebagai frontliner, saya merasa sangat bimbang dan takut tu semua orang takut. Tapi kena memandangkan kita orang sebagai frontliner, kita orang kena bersedia. Kita kena lebih berjaga sebab kita nak macam mana ni, kita nak
ajar orang kita, masyarakat kita macam mana. Sebab kalau kita tak berubah, kita tak ajar, diorang pun akan ambil sambil lewa je semua ni. Nak kata ahli keluarga memanglah suami, ibu bapa, anak-anak semua orang kata bimbang. Tapi nak buat macam mana, kita dah harungi benda ni, dah bekerja pun dah bertahun, tapi memandangkan pandemik ni baru lagi, kita cubalah untuk tanganinya sebaik mungkin. Sedih, kadang-kadang ada yang tak makan, ada yang macam kuarantin tak sempat balik. Kadang diorang daripada pagi sampai petang sebab shift yang next tu tak boleh masuk sebab kuarantin kan. So kena standby sampailah result tu keluar. So next tu nak buat macam mana. So ada yang sampai 2 shift stay back. So penat, letih, semua tu lah ada. So kesian. So kena bagi kerjasama lah. Kena bagi kerjasama. Kita pun kena turun padang sekali lah, tolong kawan-kawan. Itu dia luahan perasaan para frontliners. Nampak tak? Kekuatan mereka bukan terletak pada masa, tapi di dalam hati yang begitu besar sekali. Okey, betapa mulianya hati mereka. Okey, dan kali ini kita nak kupas dan kupas. Lagi apa yang kita boleh kupas daripada sebuah sisi, kita nak tahu pandangan dan juga isi hati para wanita frontliners kita hari ini, iaitu Cik Azizah dan juga Puan Nadia. Okey, kalau kita nak tahu juga bagaimana anda sekarang ini sedikit sebanyak ya COVID-19 menjejaskan sisi kehidupan. Kalau dulu mungkinlah bebas, seronok kan, orang kata bebas nak ke mana-mana sahaja. Tapi kali ini 360 darjah bukan hanya berbeza daripada sudut kerjaya, tapi juga daripada sudut kehidupan biasa. Dah tak boleh nak bersosial macam dulu. Segalanya adalah terhad. Bagaimana nak membiasakan dengan kehidupan normal baru ni? Bagi saya sebagai orang yang dah berkeluarga, kita pun macam sekarang pun saya pun dah setahun jugalah dah tak balik kampung. Jadi kita macam parents lah, mak ayah dia katanya. Jadi kita kalau kita tak boleh nak balik, tak semesti kita tak boleh telefon. Betul? Tak semesti kita tak boleh bertanya khabar. Jadi kita boleh kontak mak ayah, tanya apa khabar di sana, makan apa, sihat ke tak. Still lagi ada perhubungan tu. Memanglah kita dah tak boleh nak hang out apa semua. Tapi untuk menghilangkan rasa stres sebab tak boleh nak keluar makan dengan kawan-kawan semua, kita still lagi ada kawan-kawan dekat tempat kerja. Kita still lagi ada ketua-ketua yang baik apa semua yang boleh dengar perintihan kita, apa yang kita rasa. So sekarang saya berkawan dekat kelompok kita dulu sebab memang kita kena jaga jarak, jaga itu lebih norma. selamat. Ya, itu lebih selamat sebab kita tahu kawan-kawan kita macam mana. Betul. Dan kita pun macam mana di unit kita sendiri. Itu dia. Kalau Nadia dah katakan lebih guna teknologi lah sekarang ni Azizah. Baru-baru ni raya dalam beberapa bulan lepas, Azizah pula seorang yang bujang kan, mesti sedikit sebanyak terkesan kerana raya tahun ni dah orang kata memang habis berbeza berbanding raya sebelumnya. Adik-beradik pun tak tahu kumpul. Dan Azizah orang mana sebenarnya ni? Saya orang Selangor. Orang Selangor. Okey, mungkin boleh kongsikan kita flashback balik sambutan raya dalam COVID-19 ni macam mana? Okey, sebenarnya perbezaan memang ada kalau nak dibandingkan dengan sebelum ni. Tetapi sebagai jururawat sebenarnya adalah menjadi satu norma kepada kami untuk beraya selang setahun. Okey. Jadi sekiranya tidak beraya bersama keluarga di kampung, kami masih boleh menghubungi keluarga, boleh bervideo call. Jadi dan beraya bersama kawan-kawan yang ramai di tempat kerja. Jadi tidaklah terlalu berasa kesedihan tersebut. Okey, tak apa Azizah. Tahun depan ada chance lagi nak balik beraya. Yang penting Azizah dah manfaatkan semua teknologi. Itu dah kira yang terbaik lah. Sebab kita ni sebenarnya kena membiasakan dengan SOP gaya hidup sekarang ni. Ala biasa, tegar biasa, mula-mula tak biasa. Lama-lama itulah dia nak tak nak. Kita kena terima juga hakikat yang perlu kita lalui. Dan Nadia, kalau kita lihat kan, angka COVID melihatkan angka semakin meningkat. Tu dia. Kita pun seriau tengok. Apatah lagi warga frontliner. Hati lagi lah berdudap. Okey. Dan adakah pernah tak sesekali kelintas ke hati ni rasa macam give up lah untuk menjadi frontliner ni? Rasa macam nak berhenti kerja je lah. Duduk rumah lah, jaga anak, uruskan keluarga ataupun cari je lah kerja-kerja lain. Pernah tak? Honestly, tak pernah lah. Sebab saya anggap ni sebagai satu cabaran. Kita tengok KP kita sendiri pun yang mana dia punya semangat tu tak pernah nak give up pun untuk masyarakat ni. Walaupun kita tahu ada yang ketegak tu, yang memang tak mau, orang kata tak mau dengar kata lah kan. Tapi
saya cuba ambil semangat dia sikit, suntik balik kat kita. Ada masanya kita rasa down balik malam kerja tu. Esok apa lagi cabaran yang aku kena hadap. Esok apa lagi dugaan yang akan datang. Tapi kita tengok KP kita sendiri tu pun dah, alhamdulillah lah, aku boleh ambil sikit dia punya semangat tu. So kita bangkit sama-sama dengan dia. Kalau dia seorang pun tak berjaya juga. Tapi kalau kami as a frontliner sendiri pun, tak ada masyarakat yang membantu pun tak berjaya juga. Jadi kita kat sini dah kerjasama lah sebenarnya. Jadi untuk kata tak, kata pernah terdetik ke tu, saya rasa tak pernah terdetik lagi lah untuk meninggalkan kerjaya saya ni. Bagi Azizah sendiri sebagai frontliner, kadang-kadang kecewa kan tengok mereka di luar sana yang tak patuhi SOP, kes pula makin meningkat dan tiba-tiba pula frontliner juga yang dipersalahkan akhirnya. Kononnya servis tu tak mantap lah. Servis tu kadang-kadang ala kadar lah. Tapi dah ramai sangat nak menjaga. Kadang-kadang mungkinlah ada terlepas pandang kan. Dan bagi Azizah sendiri, bagaimana nak nasihatkan kepada mereka di luar sana yang begitu ketegak sekali ni. Ambil rotan kita pipak sikit. Okey, saya ingin menyeru kepada semua masyarakat di luar sana untuk terus patuh kepada norma baharu. Okey, seperti memakai mask, membasuh tangan dan tidak keluar rumah jika tiada keperluan yang penting. Sebab kita pernah sebenarnya mengurangkan kes setiap sehari kepada 1 digit iaitu pada bulan Jun. Jadi sebenarnya tidak mustahil untuk kita menurunkan kes walaupun kebelakangan ni kita tengok setiap hari dah 4 angka. Jadi saya mengajak semua orang, kita semua adalah frontliner dan kita kena jaga kita. Bukan hanya frontliner tu, orang kata apa, barisan hadapan hanyalah doktor, nurse, pekerja ambulans dan juga para barisan pertahanan awam kan. Salah sama sekali. Sebenarnya kuman ni kalau kita dapat lihat, dia ada di mana-mana saja. Dia ada di keliling kita. Dan kita sama-sama berperanan ya untuk memutuskan rantaian COVID-19. Dan daripada bercakap mengenai rantaian COVID-19, pastinya keadaan sekarang kita tengok ekonomi pun banyak antara mereka yang kehilangan pekerjaan, emosi pun kadang-kadang terganggu, dan kes-kes penderaan pun semakin meningkat kan. Itu sesuatu benda yang tak enak lah untuk didengar, tetapi itulah dia hakikat kehidupan. Dan bagi frontliner itu sendiri, apakah sedikit sebanyak daripada segi sokongan emosi yang diberikan kepada para pesakit COVID-19 ini supaya hasilnya nak mendepani hidup mereka selepas menjalani rawatan ni lebih yakin pada diri sendiri? Macam mana? Kalau kita dapat pesakit yang macam tu, yang COVID, kadang-kadang warga-warga tua ni dia macam dah mak-mak kita. Betul. Fahaman dia COVID ni adalah penyakit yang membawa maut. Okay, kalau kita bagi health education pun macam tu. Tapi kalau awak sentiasa ikut apa yang kita plan, apa yang kita buat, strategi yang KKM bagi, insya-Allah dia tak, kematian kita pun taklah banyak seperti negara-negara luar yang lain yang kita tengok. Italy contoh dia merata mayat mangsa apa semua tu. Kita ni masih boleh kontrol. Jadi kita kena bagi education dekat dia. Lepas ni makcik keluar, makcik jaga SOP, makcik kalau boleh macam penyakit makcik sekarang ni, better makcik duduk rumah. Kalau ada family yang boleh keluar beli barang ke apa ke, minta tolong. Sebab selalunya bab kata KKM lah yang akan teruk warga tua, kanak-kanak. Kita yang umur 20-an, 30-an ni insya-Allah lah masih lagi kuat lah untuk melawan. Kecuali kalau ada komorbid penyakit lah, seperti penyakit paru-paru atau penyakit jantung, kencing manis, itu adalah komorbid lah. Komorbid kepada jangkit menyebabkan COVID ni lagi teruk lah sebenarnya. Tapi kalau kita boleh jaga, seboleh-bolehnya jagalah diri sendiri. Sebabnya kami as a frontliner ni mampu jaga awak semampu kami. Nanti tapi kat rumah still kena jaga diri sendiri. Dan sekarang Kementerian Kesihatan pun dah cakap kita semua ni frontliner. Kan dah wave ketiga ni kita semua frontliner. Kita jaga kita. Okey, dan nampaknya topik kepada Borak Bibir Merah hari ini iaitu topik yang begitu menarik sekali. Aku Wanita Frontliner nampaknya berakhir di sini. Dan semoga perkongsian pada hari ini memberikan manfaat kepada anda di luar sana dan sedikit sebanyak dapat menjentik hati anda supaya berterima kasih dan menghargai akan frontliner kita ketika ini. Dan tanpa mereka, siapalah kita ketika ini. Mungkin negara berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang tak terkawal, mungkin. Tapi itu mana-mana saja boleh berlaku. Dan apapun, mulakan hari anda dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Kerana kita semua adalah frontliner. Bak kata frontliner kita pada hari inilah
bukan tertakluk kepada individu sesetengah semata ya. Okey. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Cik Aziz Ahmad dan Puan Nadia Ulfa Hassan dan juga pihak Hospital Universiti Teknologi Mara Sungai Buloh dan juga penonton semua. Terima kasih kerana sudi menonton dari awal hingga ke hujung rancangan. Tapi jangan terhenti di situ sahaja. Teruskan bersama kami, like di Instagram, Facebook, YouTube Sinar Plus dan Sinar Harian. Share ramai-ramai dan jangan lupa tekan butang follow. Dan saya Nurida Umul. Assalamualaikum. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.